Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nurul Nabila Azwa binti Abdul Malik dari kelas Diploma Pengurusan Industri Halal DPIH 4E. Saya ingin berkongsi serba sedikit mengenai isu mental health yang merupakan satu perkara asas dalam kehidupan kita. Biasa kita tahu topik ini tergolong dalam bidang psikologi. Maksud mental health adalah situasi di mana seseorang individu menyedari potensinya boleh mengawal stres kehidupan untuk bekerja dengan produktif bagi menyumbang kepada masyarakat. Masalah mental sekiranya tidak dapat diatasi boleh menyebabkan masalah lain seperti kemurungan, kecelaruan umum, panik, stres dan gangguan tidur. Ini kerana masalah kesihatan mental adalah melibatkan semua orang. Penjagaan terhadap kesihatan mental perlu diurus dengan baik agar dapat mengelakkan masalah kesihatan mental yang lebih dikenali sebagai mental illness disorder. Statistik juga menunjukkan hampir 0.5 juta penduduk Malaysia mengalami masalah mental illness disorder. Statistik ini bukan sahaja menggerunkan, malah telah menjadi punca penurunan produktiviti negara. Ini kerana masalah kesihatan mental boleh dialami oleh sesiapa sahaja tanpa mengira umur, jantina atau pekerjaan. Perlu juga difahami bahawa individu yang mengalami masalah kesihatan mental ini adalah tidak gila seperti yang dipercayai masyarakat. Akan tetapi, normal untuk sesiapa sahaja merasa tertekan atau stres. Selain itu, faktor boleh berlakunya mental illness disorder ini adalah faktor genetik yang mungkin terdapat ahli keluarga yang mempunyai sejarah penyakit mental berisiko tinggi. Gangguan kimia dalam otak juga merupakan punca kemunculan penyakit ini kerana bahan kimia iaitu neurotransmitter dalam otak tidak berfungsi dengan baik. Seterusnya, jangkitan virus juga dikaitkan dengan kemunculan penyakit mental. Selain itu, individu tertentu juga mungkin mengalami sejarah hidup yang getir seperti kehilangan ibu bapa atau cabaran hidup yang sukar. Kebiasaannya, faktor sosioekonomi yang rendah juga dapat meningkatkan masalah mental ini seperti faktor kemiskinan dan macam-macam lagi. Antara contoh mental illness disorder adalah seperti gangguan kecemasan iaitu anxiety disorder, seperti mengalami ketakutan dan kecemasan yang amat hebat. Gangguan psikotik iaitu psychotic disorder yang menggambarkan seperti kemunculan gangguan halusinasi. Seterusnya, gangguan makan iaitu eating disorder, iaitu ketakutan untuk makan kerana merasa diri kelebihan berat badan. Kemudian, gangguan suasana hati iaitu mood disorder yang merupakan perpindahan emosi ekstrim seperti sedih dan gembira yang berlebihan. Seterusnya, gangguan obsesif kompulsif atau lebih dikenali sebagai OCD, Obsessive Compulsive Disorder, seperti obses untuk melakukan hal yang sama berulang kali dan takut dengan kuman yang teramat sangat. Kemudian, gangguan kepribadian iaitu personality disorder yang merupakan gangguan terhadap perilaku, pola fikiran dan perasaan yang berbeza. Dan terakhir adalah gangguan impuls dan ketagihan iaitu impulse control and addiction disorder yang merupakan dorongan untuk bertindak melakukan perkara yang membahayakan diri. Perkara sebegini perlu diatasi dengan cara sentiasa bertenang seperti menarik nafas dan sentiasa berkata positif pada diri sebagai pembakar semangat. Diri juga perlu untuk sentiasa beribadah dan jikalau perlu, meluahlah dengan seseorang yang boleh dipercayai. Tidak dinafikan, sokongan moral dari orang sekeliling juga amat penting. Seperti sudi mendengar setiap permasalahan mereka tanpa memberi kata-kata yang tidak sesuai dengan situasi. Penjagaan dan kepercayaan dari keluarga juga adalah amat penting sebagai penguat semangat mereka. Bagi orang yang terdekat dengan individu
risiko ini, sekiranya terdapat kecurigaan pada mereka, maka bawalah mereka berjumpa dengan orang yang lebih pakar. Kerana tidak semua orang yang mengalami masalah kesihatan mental ini adalah kurang iman. Siapalah kita untuk menilai keimanan seseorang itu? Ilmu Allah itu maha luas dan pelbagai. Jadi mestilah kita akur akan perintahnya. Adalah normal untuk manusia mengalami masalah sebegini. Namun ramai menganggap puncanya berpunca dari sikap pentingkan diri dari orang sekeliling yang memaksa jiwa berubah ke arah negatif. Seperti yang ditonjolkan dalam filem barat oleh Arthur Fleck yang membawa watak Joker dengan teori orang jahat adalah orang baik yang tersakiti, sekaligus membentuk pribadi yang jauh dari jiwa manusia. Oleh itu perlulah kita kembali kepada fitrah seperti dalam sebuah hadis. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap anak yang dilahirkan itu dalam keadaan fitrah, yakni suci dan bersih. Kedua ibu bapalah yang mencorakkannya menjadi Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Riwayat Al-Bukhari. Masyarakat juga perlu menyantuni dan membantu sesama manusia dari terus terabai dengan sikap pentingkan diri seperti dalam sebuah hadis. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesiapa yang melepaskan saudara mukmin daripada kesusahan di dunia, maka Allah akan melepaskan kesusahan pada hari kiamat. Riwayat Muslim. Oleh itu, nasihat kepada semua lapisan masyarakat untuk tidak mempunyai stigma yang buruk terhadap isu-isu kesihatan mental ini, dan pesakit mental illness disorder tidak boleh dianggap gila atau dipinggirkan. Mereka juga manusia sebagaimana kita diuji dengan musibah. Mereka juga memerlukan sokongan, terutamanya dari individu sekeliling mereka. Tambahan lagi, kes bunuh diri akibat tekanan yang juga semakin meningkat pada musim pandemik COVID-19 ini. Oleh kerana itu, mereka memerlukan bantuan kita semua. Terdapat juga segelintir pihak yang melihat isu ini boleh ditangani sepenuhnya, namun harus diingat, kesederhanaan dalam berpandangan adalah amat dituntut. Bantulah orang di sekeliling anda untuk sentiasa tenang dengan menarik mereka terus ke arah keberkatan. Menarik atau mengajak itu lebih baik dari berkata-kata sahaja, sebab menarik mereka ke arah dakwah itu lebih utama. Bantulah juga orang di sekeliling anda untuk mendapatkan rawatan yang baik, kerana itu juga merupakan salah satu ikhtiar untuk membantu mereka. Ingat, jadilah pendengar yang baik. Pesakit mental illness, anda kuat. Dan buat semua, ayo bertindak positif. Bersama kita saling menghargai, jaga mental, jaga fizikal, rohani dan jasmani. Untuk info lanjut, boleh layan